Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam program podcast Layan Je. Saya Bro Muza. Dan saya Bro Dasa. Okey, kita dalam program podcast Layan Je. Pada hari ini, kita nak memperkenalkan kepada penonton-penonton semua berkaitan podcast Layan Je ini. Betul. Dan kita nak bersembang-sembang lah. Nama pun Layan Je. Podcast Sembang, kita. sembang santai tapi sampai. Jadi dalam podcast kita ni, Dato' Azrul, kan, apa yang kita nak bawakan kepada penonton kita ni? Podcast kita kali ni, kita nak bawakan topik-topik. Kalau KJ dia bawa keluar sekejap tu tentang politik. Kita sekarang kita nak bawa tentang pemakanan sihat. Okey. Kita nak cerita tentang afiat lifestyle. Kita nak cerita pasal healthy. Kita nak cerita tentang tips-tips ataupun daripada tok guru kita. Sebab kita akan jemput dalam podcast Layan Je ni doktor. Doktor ada? Kita akan jemput pakar-pakar. Kita akan jemput tuan guru. Kalau ada rezeki ustaz-ustaz. Kalau ada rezeki kita panggil menteri lah. Dapat kan? Dapat kita nak panggil supaya kita dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dekat luar sana tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton, kita punya podcast Layan Je ni sangat special untuk tuan-tuan dan puan sebab tadi Dato' Azrul sebutkan tentang panel-panel yang akan kita jemput. Jadi sebelum kita nak pergi ke next episode, kita ada lebih kurang 200 episod yang kita akan bawakan kepada semua. Boleh? Boleh. Boleh ya. Saya Bro Muza dengan Dato' Azrul untuk bersama menjadi host dalam program podcast Layan Je ni. Jadi kita nak kenal lah dulu. Betul juga. Host ni siapanya kan? Siapa orangnya? Kan Tak nampak kenal. handsome, kacak lagi bergaya ni, nak kenal juga. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak berkenalan lah dengan sesama host kita. Dan tuan-tuan dan puan juga, penonton-penonton nak tahu juga siapalah host yang kacak lagi bergaya ni kan. Baik. Jadi Dato' Azrul lah. Kan? Saya mengenali Dato' Azrul ni pada tahun 2016. 2016 berkenalan dengan Dato' Azrul ni seorang usahawan lah, kita kata usahawan, seorang pendidik kan. Dan pada hari ni pun kita nak berkenal lah dengan Dato' Azrul lebih dalam lagi. Boleh, kan? tak ada masalah. Boleh kan? Penonton nak tahu kan dah berpunya ke belum dan sebagainya. Okey Dato'. Nama diberi Azrul Shahrizad Abdul Rahman, berasal daripada Rauk Pahang, sebuah kampung di Banjaran Titiwangsa. Maknanya di kaki bukit Titiwangsa. Orang kampung lah, senang cerita. Mendapat pendidikan awal di Bentong Pahang, kemudian melanjutkan pelajaran di MNSM PDRM Kulim Kedah. Orang Kedah lah. 6 tahun lah Kedah. And then melanjutkan pelajaran ke USM dalam bidang biologi tumbuhan ataupun bahasa ni botani lah. Botani. Kira belajar Nama-nama pokok tu ke? Nama-nama pokok dah. Mata tunjuk pokok tu memang saya betul lah. And then selesai daripada saya bertugas sebagai pegawai latihan di KDSP, sebagai pegawai latihan untuk pasukan simpanan sukarela Tentera Laut Raja Malaysia. Maknanya saya dah biasa dengan Navy masa tu lah. Akhirnya maksudnya daripada universiti tu dah masuk lah. Masa tu pasukan latihan pegawai simpanan sebagai Navy. Kemudian dah 4 tahun tu saya sambung sebagai dia dah tauliahkan lah. Kemudian saya sambung di KDSP lah. And then bertugas di sebuah syarikat sebagai pegawai latihan. Dan saya terus menjadi pendidik di Johor. Kemudian saya menyambung pelajaran dalam teknologi pendidikan, dalam master teknologi pendidikan. Dan sekarang ni masih lagi belajar. Dalam usia-usia macam ni belajar sebagai dalam PhD tajuk gamification. So sekarang ni masih lagi bergelar pendidik. Dan pengalaman bekerja, saya lebih suka dalam tajuk pembangunan ejen. Pembangunan ejen bagaimana membantu usahawan-usahawan dekat luar tu dalam bidang marketing dan juga jualan. Bro Muza pula apa? Saya banyak cakap ni. Mungkin nak tahu sikit latar belakang Bro Muza dan mungkin nak tahu kat mana belajarnya kan. Sebab kita pernah jumpa 2016. Jadi saya mungkin hari ni kita nak tahu dengan lebih lanjut kan. Okey, saya nama diberi Ahmad Muzammil Muhammad Hairi. Ahmad Muzammil Muhammad Hairi. Memang saya dilatih di universiti lah. Kalau bagi sebut nama tu 2 kali.
Betul terus masuk ni Ahmad Muzamil. Saya buat Eri. Sebab dululah kita masuk dalam universiti tu ada apa latihan-latihan yang kita buat lah. Okey, mendapat pendidikan awal di Melaka lah. Saya berasal daripada Melaka. Dan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. 9 orang adik-beradik lah. Anak kedua abang lah dia. Okey, dan family background ni family mak ayah cikgu. Mak ayah cikgu. Dan cikgu pula kategori orang kata pengurusan. Pentadbir. Mentadbir kan. Kalau mentadbir tu kalau duduk sekolah lain. Kalau duduk kat meja makan dia mesyuarat pentadbir. Cerita pasal pendidikan cerita tentang maknanya jadual ketat disiplin tu memang ketat lah. Yalah, faham. Sekolah lah. Jadi kalau tengok adik-beradik saya pun kebanyakan dalam bidang pendidikan. Kan abang mesyuarat, adik cikgu dan sebagainya lah. Okey. Jadi mendapat pendidikan awal di SMKA Tun Perak di Melaka lah kan. 5 tahun sekolah di sana kan dalam bidang agama lah, dalam bidang agama. Cuma saya mengambil pengurusan dalam bidang perakaunan. Kita 4 kan, kita 4 kali 5 tu kita ambil pengurusan dalam bidang perakaunan. Dan seterusnya saya dapat 3 offer tu. Kan dapat 3 offer lah untuk melanjutkan pelajaran. Saya dapat untuk matrikulasi, saya dapat untuk diploma dan juga saya dapat untuk mengambil pelajaran dalam STPM di Kisas. Cuma masa tu saya tengok dengan kemampuan yang saya ada dan saya suka ambil cabaran. Sebab kawan-kawan kata matrik susah. Kan? Jadi saya itu yang saya ambil. Orang kata susah saya ambil lah. Saya nak membuktikan benda tu tak susah. Boleh buat, boleh untuk belajar. Jadi saya pun mengambil menyambung pelajaran di matrikulasi Perlis. Datuk di Kedah, saya di Perlis. Atas sikit lah. Kan atas sikit 1 tahun belajar di Perlis kan tahun 2007 dan seterusnya saya menyambung pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam bidang perakaunan juga. Sama juga kan waktu dalam tahun 1 sebab masuk UKM ni dia masuk tahun 1 tu dia belum majoring. Maksudnya masuk dalam bidang business study untuk tahun yang pertama. Tapi waktu semester kedua tu dia boleh majoring. Bila nak majoring tu kan kita ada macam-macam lah kan nak buat majoring dan salah satunya adalah perakaunan. Pun sama juga kan kebanyakan kata akaun susah. Akaun susah. Ambil. Tapi memang susah. Susah betul. Akaun ni kan ada dia 4 tahun lah kan 4 tahun. Tapi alhamdulillah dapat grad dengan jayanya, dapat grad on time dan tapi sewaktu berada di universiti lah kan saya banyak menimba pengalaman lah kan terlibat dalam kepimpinan, terlibat dalam organisasi kan di situ banyak ilmu kita dapat dan juga pengalaman berorganisasi itulah dalam universiti yang mematangkan kita. Dan seterusnya selepas daripada universiti tu Datuk dan kita dah keluar lah dah grad. Apabila grad tu Datuk dengan semangat ni sebab kita waktu saya berada di Universiti Kebangsaan Malaysia saya juga seperti Datuk menjadi seorang pegawai latihan pegawai simpanan palapis samalah rotu kan. Tapi Datuk rotu Navy kan putih semua kan. Saya Watan Hadarat kan askar untuk darat lah. Jadi kita dalam regimen kan yang Navy dan juga darat. Cuma saya dah alhamdulillah dalam masa 3 tahun tu ditauliah lah sebagai lieutenant muda dan sempatlah berkhidmat 5 tahun. 5 tahun tapi lesen tu 5 tahun tapi berkhidmat setahun je. Wataniah sebab saya kan 4 tahun kan saya 3 tahun je untuk latihan tersebut dan 1 tahun tu lah yang kita boleh berbakti semula. Maknanya kata kita menggunakan sebagai lieutenant muda latih semula kita punya junior-junior lah yang berada di UKM masa tu. Okey, dan selepas tu saya keluar daripada universiti terus buka bisnes tu. Terus buka bisnes. Buka bisnes. Tak kerja dengan orang. Buka bisnes sebab mungkin jiwa tu. Jiwa pertama jiwa nak kerja sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah sebab mungkin confidence level tu tinggi. Confidence level tinggi. Aku nak buat je kan. Dan di masa yang sama kita ada kawan-kawan lah. Kita ada group yang kita kata boleh support kita kan untuk tajuk-tajuk yang kita nak bawa tu. Jadi saya buka satu company lah, satu company training and consultancy. Tapi lebih kepada motivasi, kepimpinan kan, kepada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. Waktu-waktu itulah kan. Dan alhamdulillah bukan saya bersorangan, kita ada tim lah. Ada tim ketika itu alhamdulillah. Dalam masa 2-3 tahun tu saya dapat offer pula. Untuk bertugas di sebuah college. Sebuah college di college swasta lah di Negeri Sembilan dan saya pun berhijrah ke sana lah kan sebab nak tengok environment baru kan. Tapi syarikat tu masih ada, saya bagi kepada partner.
Partner yang uruskanlah kan untuk syarikat latihan tersebut. Jadi berada di sebuah kolej swasta kan, alhamdulillah lah di situ dapat pengalaman juga kan, dan juga dapat kita kata bersama dengan anak didik kita kan buat latihan, sebab kita ada pengalaman sebagai pemimpin pelajar di UKM dahulu. Kita juga dapat melatih mereka lah, kan, anak-anak didik kita juga, untuk mereka dapat berkecimpung dalam bidang pengurusan, dalam bidang kepimpinan semenjak daripada sekolah ataupun di universiti sendiri. Dan kita nampak jati diri itu sangat penting. Sebab rata-rata kalau kita tengok dari mahasiswa, tajuk mahasiswa yang keluar, jati diri ataupun kita kata soft skill. Soft skill sangat penting. Itu yang membezakan. And for flat memang boleh ramai bawa flat, tapi soft skill itu sangat penting lah. Untuk mahasiswa yang nak berkerjaya tu, untuk mereka dapat. Dia mungkin saya punya kekuatan di situlah, kekuatan di sudut mungkin pengalaman, dari sudut berorganisasi, berada di universiti. Dan saya juga terlibat jugalah dekat luar NGO dekat luar pun sama juga, terlibat aktif jugalah. Okay, dan saya ni memang minat bahagian aktiviti-aktiviti riadah ni. Aktiviti riadah ni tajuk ni hobi ni. Hobi-hobi ni, tajuk riadah ni memang kita kata kita cubalah, ada masa tu kita cuba untuk lakukan aktiviti riadah tersebut lah. Sampai sehingga sekarang ni lah. Sekarang masih aktif lagi? Masih aktif lagi untuk membuat aktiviti riadah. Sebagai contoh, banyak gunung ke, banyak bukit ke, kan, kita boleh insyaAllah alhamdulillah. Dan juga membuat aktiviti-aktiviti seperti buat larian half marathon lah, yang kita cuba masuk. Dan sebab apa Datuk? Sebab kita umur makin meningkat. Kan, makin meningkat. Jadi kita perlu juga untuk tengok kita punya stamina dan juga health untuk jagalah kesihatan tersebut. Sesuai lah dengan tajuk podcast kita nanti. Ada banyak tajuk yang kita akan sentuh. Tajuk makanan, tajuk aktiviti, tajuk kesihatan, semua kita akan sentuh. Tajuk keagamaan pun insyaAllah juga kan, dalam tajuk ni. Okay, dan ini yang kita nak bawakan dalam podcast kita. Kan? Bukan sahaja kita kata panel-panel yang kita panggil yang berpengalaman, tapi dari sudut pengalaman-pengalaman kita ada, boleh untuk kita bawakan bersama untuk perkongsian-perkongsian. Tapi yang paling penting dalam podcast kita layan je semua soalan-soalan netizen. Mesti ada lah. Mesti ada. Soalan-soalan netizen tu kita layan. Kata kita tanya pada panel-panel kita lah, kan? Yang berkelayakan, ada credibility. Betul. Barulah kita rasa macam benda tu terjawab. Kan, netizen dia tanya dekat Facebook kan, tanya dekat Instagram, tanya dekat TikTok, tapi tak ada orang jawab. Kita tolong bantu lah. Kita tolong bantu. Betul lah kan. Jadi kita punya tajuk-tajuk tu semua yang netizen je tanya. Senang kerja kita. Tapi sebenarnya adalah untuk beri kefahaman. Kefahaman kepada orang luar di luar sana, untuk mereka tahu ada satu channel podcast yang mana pertanyaan-pertanyaan mengikut topik lah, topik makanan ke, tentang agama ke, tentang industri keusahawanan ke, bisnes ke, kita akan kupaskan insya-Allah. Okey, jadi semua penonton-penonton di luar sana yang untuk mengikuti podcast Layan Je ni, jadi tuan-tuan dan puan boleh like dan subscribe, tekan loceng, jangan lupa. Cing. Banyak kali pun tak apa. Yang penting share juga, share juga kepada kenalan-kenalan semua penonton-penonton, untuk kita bawakan topik-topik yang menarik yang kita akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, penonton-penonton semua. Jadi kita dapat satu ilmu baru lah kan. Setuju. Pengalaman. Dan yang paling penting, kita layan je. Semua netizen punya soalan. Boleh. Okey, jadi itu saja untuk sesi yang pertama. Kita akan jumpa dalam episod yang pertama. Panel kita cukup menarik. Padu. Tuan Guru. Mantul, sedap. Mantap dan betul. Kebabur. Okey, jangan lupa untuk saksikan bersama kami dalam podcast Layan Je untuk episod yang pertama, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layan Je.